padang, semua dungu berpenunggu. Kami inspirasi sebab itu mereka tiru. Guru kami lain, kualiti nombor 1. Bukan macam tempat tu, asal ke tempat penuh beribu politik. Ya dulu kami seorang pakai, lepas kami pakai bersepah semua nak pakai. Kualiti kelas pertama, yuran kami tak masuk akal. Mari join sekali, pasti suka kami tak sangkal. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about Adab. Remember, inside kita, remember about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about Adab. Remember, inside kita, remember about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Yang aku sebut. Silakan. 10 sebab 10 seronok sebab cikgu bagi step by step, saya boleh faham. Silakan. Saya boleh bagi rate 10 per 10 lah. Okay. Ni bukan sebagai apa, ni bukan pasal Tanzul we trust to help me level up. Cheer up, Lahazon we believe our grade will be increased. Stand up with a holistic approach. We sure they are great coach. Chill up, do the best, be the best, who the best, we're the best. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about Adab. Remember, inside kita, remember about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about Adab. Remember, inside kita, remember about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Mereka dapat terangkan tajuk yang sukar untuk dipelajari oleh pelajar-pelajar. Terang sampai dapat. Itulah yang paling bagus di Lahazon. Lahazon terbaik. Okay, hai. Assalamualaikum. Selamat pagi bagi semua ibu bapa yang menonton dan juga rakan-rakan yang sedang menonton. Boleh komen dulu. Clear ke, dengar ke suara saya? Boleh komen dulu ya. Boleh dengar ke tak suara saya? Alright. Bagi yang menonton boleh komen dulu. Dengar ke? Oh, okay. Tak dengar sekejap. Okey, boleh dengar ke? Ke slow sangat? Macam mana nak buatkan ni? Okey, boleh komen dulu kalau tak dengar ke, kalau dah dengar ke boleh bagi tahu. Sekejap kita tengok admin kita tolong betulkan. Okey, hello? Hello? Oh, dah dengar? Sudah? Alright, okay, thank you bagi admin kita. Alright, so hari ni saya nak kongsikan sedikit untuk sejarah SPM. Alright, untuk ibu bapa yang join kali ni, yang ada anak-anak yang tengah ambil SPM ke ataupun bakal ambil SPM tahun depan, jadikan ini sebagai perkongsian so that ibu bapa, semua tuan-tuan dan perempuan tahu dan aware dengan silibus terkini. Okay? So untuk sejarah, actually dia punya teknik menjawab tak ada banyak perubahan berbanding dengan format yang sebelum ni. Cuma perubahannya dari segi topik-topik yang mereka pelajari. Okay? So saya akan start share dulu. Okay, bagi yang menonton ni boleh komen, kod-kod lah. Nak tanya apa-apa ke, boleh juga bertanya di ruangan komen. Okay? So, hari ini saya nak tengok tips dan teknik skor markah penuh untuk sejarah kertas 2 bagi soalan esei. Untuk minggu lepas saya dah sharekan berkenaan soalan struktur. Okey, kali ini saya akan sharekan pula berkenaan dengan soalan esei. Okey, yang mana soalan esei inilah yang paling pelajar takut.
So lepas kita akan tengok. Okay, takut ke macam mana? Okay. Alright. So kita akan pergi kepada slide yang seterusnya. Okay, kandungan. Sebelum tu kita tengok dulu kandungan soalan esei which is bahagian B untuk apa? Bahagian B untuk kertas 2. Okay, untuk soalan ni kita ada 5 soalan. Alright, dia ada 5 soalan. And dia 2 ataupun 3 soalan tu daripada bab 4. Okay, sama ada 2 ataupun 3. Ikutlah dia nak bagi 2 ke nak bagi 3. Alright, ataupun 2 atau 3 soalan itu daripada bab tingkatan 5. Okay, kalau 2 daripada tingkatan 4, 3 daripada tingkatan 5. Kalau 3 daripada tingkatan 4 and 2 lagi daripada tingkatan 5. So dekat sini pelajar boleh pilihlah jawab 3 soalan sahaja. Nak jawab semua tak digalakkan, okay? Pilihlah 3 soalan yang kamu betul-betul yakin untuk jawab. Alright? And untuk soalan ni pula, setiap soalan 20 markah. Kalau sebelum ni soalan struktur 10 markah sahaja untuk satu soalan. And then untuk soalan esei, dia ada 20 markah bagi setiap soalan. Okay? Alright, next. 30 minit. Okay, masa diperuntukkan untuk satu soalan ni 30 minit. Tapi cadangan saya jawab dalam masa 20 minit ataupun 25 minit supaya kamu ada masa lebih untuk menyemak, okay, untuk semak jawapan kamu tu. So nanti kamu tak adalah jawab semua, cukup-cukup masa habis masa kan. Terus hantar tanpa sempat untuk menyemak. Okey, ingat kamu nak kena semak kertas esei lagi, bahagian struktur lagi. So tinggalkan sedikit masa, at least kamu ada masa untuk semak dan betulkan jawapan kamu. Okay? Alright. And then untuk soalan esei ni, pelajar wajib jawab dalam bentuk esei. Okay? Pelajar wajib jawab dalam bentuk esei. Kalau jawab dalam bentuk struktur, apa jadi? Okay, tengok lepas ni kita akan sharekan. Cikgu akan sharekan sikit apa yang akan berlaku jika pelajar jawab dalam bentuk struktur. Dia ada point. Okay? Dia ada fakta semua ada, tapi teknik menjawabnya dalam bentuk soalan struktur. Dia bagi dalam bentuk point-point. So susah sikit lah. Alright. Untuk soalan ni juga. Okay. Untuk bahagian esei ni, dia ada beberapa jenis kata tugas. Sama juga macam soalan struktur. Ada soalan struktur yang memerlukan jawapan yang lengkap dalam bentuk esei. Ada soalan struktur pelajar hanya perlu nyatakan fakta saja, okey? Senaraikan sahaja. Untuk soalan esei juga ada juga kata tugas yang memerlukan kamu menjawab dalam bentuk fakta sahaja ataupun dengan fakta dan juga huraian. Okey. So, contoh kata tugas nyatakan, apakah, senaraikan, berikan, okey? Untuk 4 kata tugas ni pelajar hanya perlu jawab dalam bentuk fakta sahaja tanpa perlu ada huraian ataupun contoh. Okey? So setiap fakta yang diberikan itu bersamaan dengan 1 markah. So contoh dia nak 4 markah. So jadi pelajar perlu jawab 4 fakta saja tanpa perlu huraian ataupun contoh. Okey, jom kita tengok contoh soalan. Okey, contoh soalan dia kata, kandungan dalam nyatakan kandungan senarai persekutuan. Okey, yang ini merupakan topik tingkatan 5, senarai persekutuan yang mana pelajar kena tahu apakah senarai persekutuan dan dia kena senaraikan dalam ni dan tanpa perlu menyertakan sekali dengan huraian. Okey, sebab kita tengok sini dia punya kata tugas dia ialah menyatakan. Nyatakan. Okey, so bila nyatakan pelajar tu direct dia jawab soalan. Namun untuk jawab soalan ni pelajar mestilah sertai dengan kata tugas yang ada dalam soalan tu. Okey. Antara kandungan dalam senarai persekutuan ialah hal ehwal luar negeri. Selain itu, terus jawab dengan selain itu pertahanan negara. Seterusnya senarai persekutuan terdiri daripada keselamatan dalam negeri dan juga kewangan. Akhir sekali, pelajaran. So kat sini pelajar dah jawab, dia ada kehendak soalan
Okey, kata tugas dalam soalan iaitu kandungan dalam senarai persekutuan lengkap. And then pelajar juga dah bagi fakta 1. Okey, 2. 3 keselamatan dalam negeri dan kewangan 4 dan akhir sekali 5. So, untuk soalan ini memang 5 markah. Jadi pelajar hanya masukkan saja 5 fakta. Nak bagi lebih contoh ada satu benda dia macam tak confident lah, tambah lagi satu lah. Okey, boleh. Tapi jangan sampai tambah sampai 10. Punyalah tak confident. Okey, nanti kamu akan habis masa kat sini sahaja. Okey, ingat kamu ada banyak lagi jawab soalan lain untuk dijawab. Okey? So untuk tuan-tuan dan puan-puan, jika nak pantau, okey, pantau anak-anak semasa mengulang kaji ataupun membuat latihan soalan-soalan esei ni, jadi kat sini puan-puan dah boleh tengok dah macam mana cara dia jawab. Okey? Lepas tu kat sini dia mesti juga berserta dengan penanda wacana. Okey? So kalau tengok sini dia dah sertakan dengan penanda wacana. Apa yang berlaku kalau pelajar tak masukkan penanda wacana? Kalau tak masukkan penanda wacana, markah yang dia dapat tu hanya 1/2. Separuh lah. Separuh daripada markah penuh. So kalau dia dapat 5 markah, dia hanya layak untuk dapat 4 markah ataupun 3 markah sahaja. Okey? So kat sini rugi sebab dia dah ada point, dia dah ada fakta, dia dah ada jawapan yang lengkap. Cuma slide-nya dekat penanda wacana sahaja. So agak rugi ya. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok kat sini. Okey. So itu ialah contoh pemarkahan bagi soalan esei yang mana dia menggunakan kata tugas yang jelaslah nyatakan yang mana kamu tak perlukan huraian pun untuk soalan ni. Okey? Ada pelajar dia jawab macam ni juga tapi dia tak nyatakan benda tak ada. Okey, ini tak ada. So dia hanya dapat 1/2 je lah yang ni. Okey. Yang ni 1/2. Yang ni 1/2. Okey, 1/2. 1/2. Kan. So kat sini dah rugi sebenarnya, rugi sangat-sangat. Okey, 1/2. So separuh, 2.5 saja dapat. So dia akan gunakan jadi 3 markah sahaja. Ini kalau bila mana pelajar jawab tanpa ada penanda wacana and isi dah lengkap. Okey, jawapan dah betul cuma tak ada penanda wacana jadi jawapan tu tidak lengkap lah, dikira sebagai kurang tidak memenuhi kehendak pemeriksa. Okey. So clear kat sini. So kat sini pastikan bila jawab tu rajin-rajin kali ni je kan. Okey. Biasakan menggunakan penanda wacana. Macam tu. Okey. Alright, sekarang kita pergi pula soalan contoh soalan. Okey. Contoh soalan dia kata, apakah fungsi Majlis Raja-Raja dalam sistem perlembagaan? Okey, ini merupakan topik form 5. Alright, topik form 5. So apa fungsi raja-raja dalam majlis dalam sistem raja berperlembagaan? So kat sini pelajar kena tahulah fungsinya apa dan bila dia kata apakah, okey. So macam biasa pelajar hanya perlu jawab mengikut kehendak soalan. Hanya follow bagi fakta sahaja. Tidak perlu huraian. Okey? Alright. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Selamat tengah hari. Dah tengah hari Dah tengah hari ke? Oh my god. Okey. Alright, so bagi yang menonton ni boleh juga share kepada yang lain untuk belajar SPM. Mana tahu kelas pagi ni cancel ke apa ke. Okey, boleh join sesi ni and semoga perkongsian yang daripada cikgu pagi ni bermanfaat untuk kamu jawab. At least kamu dah tahulah nak jawab soalan ni kena ada huraian ke tak payah ada huraian. Okey. So contoh soalan ini kita tengok fungsi Majlis Raja-Raja dalam sistem raja berperlembagaan ialah memilih yang pertama, memilih yang di-Pertuan Agong dari timbalan yang di-Pertuan Agong. Okey. Dan seterusnya sertakan sekali dengan penanda wacana. Okey. Yang ni paling penting. Alright, memberikan nasihat berkaitan dengan pelantikan jawatan tersebut. Okay, kamu dapat 1 markah sini. 1. Okey, ada penanda wacana cukup lah.
Selain itu, okey, selain itu, ada orang kata, alamak nak guna penanda wacana macam mana? Okey, penanda wacana yang selalu digunakan di Lahazun ialah kalau contoh nak ingat aku sangat suka dapat BMA. Aku tu antaranya, seterusnya aku sangat suka. Selain itu, okey, bukan itu sahaja, akhir sekali. Okey. So kat situ kamu dah boleh guna untuk susun dapatkan penanda wacana untuk jawapan esei kamu. Okey. So untuk soalan 5 makan ni kena asingkan perenggan ke? Tak payah. Okey, sebab dia hanya nak fakta je. Jadi kamu tak perlu nak asingkan perenggan dia. Kamu boleh terus masukkan je. Alright. Selain itu menjadi rujukan. Okey, menjadi rujukan dalam dasar berhubungan dengan kedudukan istimewa orang Melayu, Bumi Putera dan juga di Sabah Sarawak dan kepentingan sah kaum lain. So kat sini satu markah. Bukan itu sahaja. Majlis Raja-Raja menjadi lembaga pengampun. Lembaga pengampunan kes-kes tertentu. Okey, bagi yang nak tahu, Majlis Sultan ni dia boleh memberi keampunan. Okey, keampunan contoh dekat satu negeri Perak ataupun negeri Kedah. Dia ada penjenayah lah macam banduan. Okey, banduan ni dia terlibat dalam kes jenayah. Okey, jadi sultan ni dia boleh ampunkan ataupun boleh lucutkan dia daripada hukuman tertentu. Tapi berdasarkan rekod-rekod dia lah. Contoh sepanjang dia penjara tu dia memang tunjukkan sikap yang baik dan nampak macam insaf. Okey. Bukan nampak macam insaf, maksudnya memang dalam rekod tu menunjukkan dia memang betul-betul dah insaf and dia layak untuk diberi pengampunan. So sultan boleh bagi pengampunan mesti. Okey. Right tu istimewanya lah. Sebelum bagi pengampunan dia akan tengok dulu lah, dia bukannya terus bagi je. Tak. Okey. Dia ada orang-orang yang untuk tengok dulu rekod dia sepanjang berada di penjara. Okey. Bukan itu saja, and then akhir sekali memperkenankan perubahan persempadanan negeri. Tapi benda ni jarang berlaku lah sekarang. Kalau dulu ya, okey, sekarang tidak lagi. Contohnya sempadan Selangor dengan sempadan Perak, okey. So kita nak ubah, alright. Majlis Raja-Raja inilah yang memberi perkenan tersebut. So kalau dia rasa okey, and dia akan memberi persetujuan lah untuk perubahan tersebut. Okey. So ini antara majlis fungsi. Dia kata apakah fungsi majlis raja-raja dalam sistem berperlembagaan. Okey, kita tahu kita ni sistem demokrasi raja berperlembagaan kan. Okey. Jadi fungsi raja-raja ni of course ada dalam perlembagaan lah. Alright. So dan dia punya fungsi dah dinyatakan dalam perlembagaan. Okey, bagi yang tak tahu perlembagaan tu apa, perlembagaan tu adalah undang-undang tertinggi di dalam sesebuah negara. Contoh kita adalah perlembagaan Malaysia. Okey. And dalam tu pula ada dinyatakan semua tugas-tugas raja, tugas-tugas sultan, tugas-tugas menteri, okey, dah dinyatakan dalam perlembagaan dan termaktub pun. Alright. Okey, so next. Contoh kalau tugas dalam soalan pula yang seterusnya. Ditanya, mengapakah? Mengapakah? Bagaimanakah? Jelaskan sejauh manakah? Perihalkan, terangkan dan ceritakan. Okey, kalau soalan macam gini, alright, lagi satu ialah huraian. Okey, jawapan dia mesti dalam ayat lengkap. Okey, dan biasakan menjawab menggunakan fakta, huraian, contoh. Bila kamu jawab macam ni, kamu pun tak pening-pening nak cari markah. Contoh 8 markah. Macam mana nak jawab 8 markah ni? Kamu hanya ingat fakta je. Tak ingat huraian kan? Susahlah. So bila apa yang kamu kena buat? Bila kamu tengah buat latihan, latihan menjawab soalan kan? Soalan-soalan yang kamu rasa berkenaan dengan apa yang kamu belajar. So bagi soalan esei, jangan elakkan untuk jawab soalan esei. Ada orang dia jawab soalan struktur je. Dia memang study tapi nak jawab soalan struktur, tak nak lah, susah lah, tak nak lah. So kamu lari daripada kesusahan tu. Cannot, okay? Tak boleh macam tu. Kamu kena face juga. Sebab apa dalam periksa kamu tak ada choice. Nak jawab soalan esei ke, nak jawab soalan struktur. Okay, kamu kena jawab dua-dua. Alright? Atasi ketakutan tu kamu kena face benda tu. Alright?
So bila masuk ke soalan esei, bila kamu buat latihan, kamu boleh tengok buku, okey? Jangan takut. Alright, untuk contoh kamu nak buat, okey, latihan pertama kamu ada 2 jenis soalan tapi topik yang sama ataupun soalan tu lebih kurang je. Alright. Contoh kamu nak, okey, untuk first tu kamu bolehlah tengok buku. Untuk kali kedua tak payah tengok buku dah. Sebab tadi kamu dah jawab kan. So test ingatan kamu. Sebab sejarah ni berkaitan dengan kefahaman dan juga ingatan kamu sendiri. Okey. So kalau kamu kata macam saya ni susah lah nak hafal. Tak ada. Kita semua manusia sama je. Okey. So bila susah nak hafal, jadi kamu kena repeat. Kena buat repetition. Kalau tak ada repetition, dia akan jadi macam kamu jawab soalan tapi kamu macam tak ingat. Macam mana nak jawab macam mana untuk soalan ni? Tak ingat lah, tak pernah jawab je. Okay, at least bila kamu jawab, kamu dah ada idea. Okay, soalan ni macam gini. Sebab apa? Bila kamu jawab, kamu dah rujuk buku and kamu ada skema. So kamu boleh rujuk skema juga sebenarnya. Okay? So untuk soalan ni, jawapan mesti lengkap dalam satu perenggan. Okay? Sekarang tengok tip menjawab soalan esei. Alright, soalan esei yang memerlukan huraian, yang memerlukan contoh. Jadi apa kamu kena buat? Alright, yang pertama, mesti jawab dalam bentuk esei. Jangan jawab dalam bentuk point. Kamu akan rugi. Okay? Lepas tu respon kata tugas. Respon lah. Okay, respon kata tugas tu maksudnya contoh dia kata, nyatakan ciri-ciri Melayu Union. So kau bagi tahulah antara ciri-ciri Melayu Union ialah bla 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 bla. Okey, tulis balik kata tugas tu. Okey, lepas tu penggunaan penanda wacana, kamu kena ada untuk sambung untuk daripada poin yang pertama nak ke poin yang kedua, gunakan penanda wacana. Okey? And biasakan untuk jawab soalan tu berserta dengan fakta huraian contoh. Okey, Miss kalau 5 markah je, kalau buat fakta huraian contoh kan lebih markah lebih. Okey, kamu boleh je pilih. Untuk untuk jawapan pertama, kamu buat fakta huraian contoh. Untuk poin kedua, kamu just buat fakta dengan huraian je atau fakta dengan contoh. Dah. Okey, cukup. Alright. And then asingkan perenggan. Yang ni yang Miss katakan tadi. Kamu kena asingkan perenggan. Okey. Untuk tuan-tuan dan perempuan yang memang sepanjang PDPR nak pantau anak-anak buat kerja sekolah ataupun nak buat latihan, okey. Soalan esei dia mesti kalau tanya soalan yang memerlukan jawapan lengkap, dia mesti ada fakta huraian contoh dan mesti asingkan. Biasakan asingkan poin pertama, poin kedua, okey, poin ketiga. Kan? Ini untuk soalan yang macam dia nak huraian, jelaskan. Jadi memerlukan setiap fakta ni perlukan huraian. So pastikan dia nak masuk yang fakta seterusnya tu ke next perenggan. Okay. Lepas tu pula patuhi peruntukan markah. Okay. So yang ni yang paling penting lah, kena ikut follow markah yang dia nak. Contoh markah tu perlu dia hanya nak 6 markah. Okay, awaklah 6 markah. Ataupun nak lebih pun lebihlah 1 ataupun 2. Jangan lebih banyak sangat. Sebab apa? Soalan esei ni kamu kena jaga masa betul-betul. Kalau tak nanti tiba-tiba dah pengawas kata okay, masa menjawab tinggal lagi 10 minit. Kamu baru jawab soalan pertama. Kan tak ke orang kata apa haru macam tu. Okay. So dekat sini pelajar sendiri ataupun parent-parent kena biasakan, okay, biasakan pelajar untuk menjawab soalan itu mengikut markah dan juga tengok masa. Okay. Selalunya dalam periksa ni memang kita akan bawa jam lah, pakai jam. Okay, sebab apa? Sebab nak tengok masa kan, nak tengok masa. Dan kalau yang bagi tak suka pakai jam, jangan risau. Kalau ni dekat dewan tu dia akan ada jam besar kat depan tu, dekat atas kan. Tepi, kiri, kanan semua ada jam. Okay. So, patuhi peruntukan markah and sekarang kita nak tengok contoh soalan untuk soalan ini. Okay. Alright. Untuk soalan ini, dia kata jelaskan faktor kemunculan gerakan nasionalisme. Okay. Bagi yang menonton ni nak try jawab pun boleh. Okay. Tadi kan dah tengok kan. Kalau dia kata soalan yang memerlukan penjelasan, huraian dan juga huraikan bagaimana. So ini memerlukan fakta huraian contoh. Okay. So sekarang jom kita tengok macam mana faktor kemunculan nasionalisme. So kat sini apakah faktor dia? Alright. Ini untuk soalan perenggan pertama. Okay.
antara faktor. Okey, dia responlah kepada kata tugas tu. Okey, dia nak faktor. Tulis semula ya. Kalau kamu tak tulis semula, dikira jawapan kamu tidak lengkap. Rugilah kan? Okey, tak lengkap. Alright. So, antara faktor kemunculan nasionalisme ialah peranan agama oleh pelajar yang melanjutkan pelajaran. Maaf typo sikit. Okey, pelajaran di Mesir yang terdedah dengan perjuangan Islah yang dipimpin oleh Syed Jamal ad-Din Al-Afghani ataupun Jamaluddin Al-Afghani lah. Okey, so kat sini kamu tengok dia dah ada apa? Dah ada fakta kat sini ya. Fakta dah ada. Okey, itu peranan agama oleh pelajar yang melanjutkan pelajaran di Mesir. Okey, kemudian kamu ada huraian yang mana mereka ini terdedah dengan perjuangan Islah. Okey, and then bagi contoh, siapakah yang memimpin tu? Yang dipimpin oleh Syed Jamal ad-Din Al-Afghani. So kat sini dah dapat 3 markah full. Senang kan? Dah 3 markah. Kamu cari lagi 3 untuk dapat full mark. Okey? And selain itu, hasil kesusasteraan yang menjadi wadah mengungkap kepelitan hidup. Wadah tu maksudnya cara lah. Maksudnya dia nak sebagai satu medium untuk dia nak ceritakan kepelitan hidup masyarakat waktu tu yang dijajah oleh Barat. Contohnya seperti Melo Kuala Lumpur. Yang ni kesusasteraan So jadi buku tu Melo Kuala Lumpur dan cerita Awang Putat. Okey, so kat sini kamu tengok ada fakta, ada huraian, ada contoh. Dan kat sini dah cukup dah pun 6 markah. Okey, dah cukup 6 markah dah. Sini tadi 3. Okey, untuk perenggan pertama kamu dapat 3 markah. Dan perenggan kedua dah dapat 3 markah. Dah cukup 6. Alright, ni dia sama lagi. Seterusnya kewujudan media cetak. Okey. Media cetak 1 markah fakta, and ada huraian dan juga contoh. Jawapan pendek macam ni pun dah cukup huraian contoh berserta dengan fakta. So kat sini dah 3 markah. So kat sini dapat 9 markah sebenarnya. Tapi yang ini cikgu tak galakkan lah. Kalau kamu rasa dah cukup 6 markah, dah stop. Pergi soalan lain pula. Tak payah nak tunggu-tunggu sampai sampai kena bagi panjang-panjang berjela kan. Cikgu tahu kamu mesti ada, kadang-kadang ada soalan tu kamu banyak gila tahu. Kamu tahu semua pasal dia. Okay, contoh faktor kemunculan ni kamu tahu semua. Kamu nak masukkan semua. Tak payah. Okay, rasional. Fikir secara rasional. Kamu jawab ni mengikut kehendak soalan dan tengok markah yang diperuntukkan. Okey. So untuk soalan ni dia jawab 9 tapi dia hanya akan dapat 6 markah sahaja. Sebab apa? Maksimum markah yang diperuntukkan ialah 6. Okey. Alright, so itu contoh untuk soalan yang memerlukan huraian berserta dengan contoh. Okey, macam mana pula kalau pelajar jawab macam ni? Dia kata antara faktor kemunculan nasionalisme ialah peranan agama oleh pelajar yang melanjutkan pelajaran Mesir. Seterusnya, selain itu hasil kesusasteraan juga merupakan faktor kemunculan nasionalisme. Seterusnya, kewujudan media cetak, selain itu pendidikan model Islam juga meniupkan semangat nasionalisme. Bukan itu saja, kemunculan golongan intelektual lepasan Timur Tengah juga mempengaruhi kemunculan nasionalisme. Akhir sekali, pengaruh luar. Okey, kalau kat sini kalau kamu nampak, dia hanya menjawab soalan fakta sahaja. Okey, yang pertama dia jawab peranan K1. Yang kedua ialah hasil kesusasteraan. 1. And yang ketiga, kewujudan media cetak. 2, 3, and 4. Okey, 5. Dan ini 6. So kamu dapat 6 markah juga yang ni. Sebab apa? Sebab kamu dah sertakan sekali dengan penanda wacana cukup, respon kepada kata tugas cukup. Okey, lepas tu ada fakta, kamu asingkan perenggan, ada juga yang sama, tak apa. Alright, tapi yang penting ada penanda wacana dia. Alright, lepas tu kamu jawab dengan lengkap. Okey, yang ini pun boleh jawab dengan 6 markah. Ada pelajar dia kata, dia hanya ingat fakta je, contoh tak ingat lah. Macam mana ni? Okey. So kalau jadi macam gini, kamu jawab je fakta, tapi pastikan jawapan kamu tu lengkap lah. Lengkap dengan penanda wacana, lengkap dengan apa? Lengkap dengan fakta, okey. So kat sini kamu layak untuk dapat 6 markah juga. Jangan risau, okey. Tapi biasakan jawab peserta huraian dengan contoh, okey. So macam mana pula kamu jawab? Semua fakta ada,
tapi tak ada huraian, tak ada penanda wacana. So apa yang berlaku kat sini, bila kamu just nyatakan fakta tanpa ada penanda wacana, markah kamu akan dikira separuh. So daripada 6 markah ni kamu akan dapat 3 sahaja. So itu mesti kata pentingnya kamu menjawab soalan itu berserta dengan fakta dan juga bukan serta fakta, maksudnya berserta dengan penanda wacana. Biasakan jawab berserta dengan penanda wacana. Okay? Alright. So, sekarang kita pergi pula soalan yang seterusnya. Okay. Jom jawab soalan berikut. Okay. Yang ni, dia kata jelaskan reaksi pembentukan Malaysia bagi negeri berikut. So, bila kamu nampak perkataan jelaskan, maksudnya kamu kena datangkan jawapan kamu tu mesti lengkap lah dalam satu peringkat. Okay, dekat sini dia bagi 2, Singapura dengan Brunei. Okay, Singapura 4 markah, Brunei 4 markah. Okay, so kita tengok reaksi pembentukan ni ada yang menyokong, ada Singapura pun ada terbahagi bagi 2 yang menyokong dengan menentang. Okay, Brunei pun sama. Alright, so sekarang kita tengok yang kamu kena nyatakan dulu pendapat mana yang kamu nak. Okay. So contoh kat sini ialah Singapura. Okay, reaksi pembentukan Malaysia bagi Singapura ialah menyokong. Okay, kamu jawab menyokong 1 markah. Alright, so cuba bagi contoh. Ini huraian People's Action Party PAP dipimpin oleh Lee Kuan Yew menyambut baik. Okay, dia sambut baiklah, benda ni dia mesokong. Alright, sudah dapat 2 markah sini. Dan disokong oleh golongan pedagang dan pengusaha industri. Okay, sini maaf ni auto correct. Okay, kat sini dah dapat and dia bagi huraian kerana membuka peluang pasaran yang lebih baik kepada mereka. Okay, parti buruh juga menyokong. Dah lebih sebenarnya dah lebih namun menganggap gabungan ini sukar dilaksanakan. Parti buruh ni rasa macam okey gabungan Singapura dengan Malaysia ni. Tapi dia kata sukarlah untuk dilaksanakan. Okay. So kat sini kamu kena terangkan betul-betul lah. So bila 4 markah kamu dah buat 1, 2, 3, 4, 5, 6. So dia akan dapat 4 markah saja untuk maksimum. Okay. Dia lebih 2 kat sini lah. Alright. So kat sini kamu dah nyatakan dulu reaksi. Respon kepada tugas dah ada. Okey, respon reaksi pembentukan Malaysia bagi Singapura ialah apa? And kamu sertakan kat sini kamu bagi 1 ayat je. Okey? So, jadi tak perlulah kamu nak letak penanda wacana ke, tak perlu. Alright. So dekat sini kamu dah dapat 4 markah. Peluang macam tu je kan. Okey? Syarat yang pertama kamu kena ingat fakta dia. Okey? Bila kamu ingat dia akan jadi mudah. Dan kamu just tahu teknik menjawab, so at least kamu dah boleh score A. At least lah dapat A plus kan. Sebab sejarah ni benda yang kita tak payah nak fikir. Okay, bukan tak payah fikir, maksudnya tak payah nak kena tahu sendiri ke. So memang dah diceritakan, dah clear dah diceritakan dalam buku kamu sendiri. Okay, alright. Terusnya kita tengok pula Brunei. Okay, so kalau Brunei, macam mana pula dia punya reaksi dalam pembentukan Malaysia ni? Okay, kalau ada yang menonton ni pelajar, nak cuba jawab, okay nak jawab juga, boleh jawab dekat ruangan chat. Okay, kat ruangan komen ni kamu boleh jawab, tak ada masalah. Alright, so kamu boleh jawab supaya nanti cikgu boleh lah tengok-tengok kan. So kamu tahulah markah kamu dekat level mana. So that kamu boleh tingkatkan lagi, okay, tingkatkan lagi kau punya kata penguasaan dalam teknik menjawab. Okey, bila kamu tahu teknik menjawab, kamu praktiskan, okey, at least bukan dia kata setiap hari tu kena buat 10 soalan esei. Tak, okey, kamu pilihlah 1 soalan pun tak apa. At least kamu buat hari-hari. Okay, semalam kamu buat soalan ni, esok buat soalan lain pula, hari ni buat soalan lain pula. At least kamu benda tu berulang, repeat. Okey, repetition. So untuk jawab 1 soalan ni tak perlukan banyak masa pun. Kalau 4 markah 4 minit je. Habis sangat 5 minit untuk nak semak kan. Okey. Cuma kamu benda ni kena sentiasa kamu kena kerapkan. So bila kamu dah biasa, nanti kamu akan rasa senang je. Sampai rasa kamu masuk exam tu, soalan ni, soalan ni, soalan ni. Dia kena macam tu sekali tau. Bila dapat macam tu, insya-Allah kamu dah insya-Allah dalam tangan lah. Okay. Alright. So tengok soalan ni. Macam mana pula reaksi bagi Brunei? Alright, Brunei
Okey, reaksi Brunei. Reaksi pembentukan Malaysia bagi Brunei ialah menyokong. Okey, menyokong yang mana Sultan Brunei. Iaitu Sultan Omar Ali Saifuddin, dia menyokong. Okey. So sokongan yang pertama daripada Sultan Brunei. Lepas tu rakyat pun sokong. Rakyat pun berminat pada awalnya. Namun mereka ni mereka. Okey. Namun mereka ingin mencapai kemerdekaan terlebih dahulu. So dekat Brunei, ini dia punya apa kita panggil reaksi lah kepada pembentukan Malaysia. Yang mana dia orang first kali memang sokong. Okay, Sultan dia pun dia memang sokong nak dengan pembentukan Malaysia ni. Tapi dia perlukan, yang rakyat dia pula dia sokong tapi dia ada syarat. Dia nak kemerdekaan terlebih dahulu. So tak naklah dilambat-lambatkan dengan proses kemerdekaan mereka. Okay, so ini adalah antara reaksi Brunei. So kamu reaksi apa negeri Brunei dan juga Singapura. Okay, so untuk dua ni, Singapura dengan Brunei ni kamu dah dapat 8 markah untuk satu soalan. So ingat satu soalan tu ada 20 markah je, 20 markah. So kamu dapat jawab soalan 6 markah penuh, soalan 8 markah penuh. So last kali mesti soalan kebat lah. Okay, kalau soalan kebat ni dia kata tanya pendapat. So macam mana nak tanya pendapat? Okey, untuk soalan kebat bagi esei ni, cikgu akan terangkan next session. Kan, tak cukup lah hari ni. So kita hanya ada 45 minit sahaja. So macam itulah. Macam kurang, macam tak sempat lah nak cek, nak terangkan hari ni. Kalau terangkan hari ni pun nanti dia akan jadi tepu lah orang kata kan. Okay, so kita bagi apa kata, faham betul-betul yang ni dulu. Okay. Soalan esei ni saya tak risau, kebanyakan mereka boleh jawab. Boleh ke? Kita akan next session. Okay, next kita akan check betul ke cara jawab esei kamu selama ni. Alright, so ini ialah saranan penting kepada pelajar yang menjawab soalan bahagian esei ni. Okay, sebelum saya pergi ke bahagian ni, bagi yang ada soalan boleh tanya juga, boleh tanya dekat ruangan komen. Okay, ataupun nak dapatkan nota yang saya share hari ni, boleh tekan link dekat description. Okay, untuk join ke Telegram. Okay, boleh join Telegram Anak Bijak Fikir, yang mana saya akan sharekan nota hari ni untuk kamu yang nak rujuk. Okay, so boleh join Telegram Anak Bijak Fikir Official. Alright, dekat situ kita akan sharekan lah apa sesi-sesi live yang kita ada dan nota-nota yang diperlukan. Okay, bukan sahaja sejarah, matematik ada, AdMath ada, BM ada, BI pun ada. Okay, yang nak join Cambridge pun ada. Nak ambil peperiksaan Cambridge, nak tahu macam mana format dia pun ada dalam tu. Okay, so sebelum saya masuk yang ni, saya nak bagi tahu yang mana hujung minggu ni kita akan bersempena dengan cuti sekolah. Okay, kita akan adakan sesi program cuti sekolah Rocket Air Booster kepada semua pelajar tahun 4 hingga tingkatan 5. Alright, so hanya ambil subjek matematik dan juga bahasa Inggeris dan akan dapat percuma untuk bahasa Melayu, sains dan juga sejarah. Okay, so berbaloilah ambil matematik dengan BM, dapat percuma sains bukan matematik. Okey, hanya subscribe untuk matematik dan juga bahasa Inggeris, percuma untuk subjek sains dan juga bahasa Melayu. Untuk sekolah rendah lah, untuk sekolah menengah dia akan ada tambahan untuk sejarah dan pendidikan Islam. Okey, so berbaloi rasanya, sangat-sangat berbaloi bila ambil package ni dapat percuma yang ni. Okey, kan sebab apa matematik dengan bahasa Inggeris, matematik dengan bahasa Inggeris ni adalah subjek yang crucial. So yang lain tu kita akan bagi sebagai percuma sahaja. Okay. So bagi yang nak daftar boleh klik link yang dekat kalau di YouTube tu ada pin. Okay, ada pin kat situ, boleh klik link tersebut untuk pendaftaran ataupun untuk pertanyaan lebih lanjut. Okay, back kepada soalan sejarah tu, saranan penting kepada pelajar, first kali kena baca. Okay, baca dan faham kehendak soalan. Alright, baca dan faham kehendak soalan. Jawab soalan yang senang dulu. Okey, kamu ingat 5 soalan tu kamu hanya perlu jawab 3 soalan sahaja. Okey, so pilihlah yang mana yang kamu rasa macam senang dulu, jawab yang tu dulu. Okey, lepas tu pula biasakan menulis dengan fakta beserta huraian dan contoh. Okey, jadi kat sini berdasarkan peruntukan markah ni, okey, biasakan beri fakta huraian contoh.
untuk soalan yang memerlukan huraian, penjelasan, bagaimana yang kamu kena cerita in detail. Okey, kalau tanya disenjatakan, senaraikan, tak perlu. Alright, tak perlu. Kamu hanya jawab fakta sahaja. Okey. Kemudian jawab dalam bentuk esei. Okey, jawab dalam bentuk esei, biasakan jawab dalam bentuk perenggan. Okey, dan asingkan isi-isi dia. Contohnya asingkan fakta 1, fakta kedua, fakta ketiga. Alright. And seterusnya pelajar juga bila jawab soalan esei, okey, dia mesti akan bagi satu helaian untuk jawapan kan. Okey. So dekat booklet untuk jawapan tu tulis number. Jangan lupa tulis number soalan. Nanti bila pemeriksa dia pening nak tengok soalan mana number tak tulis apa tak tulis. So dia akan rugi untuk kamu. Okey. Baru tahu dia tengah tak adalah, pemeriksa tak ada macam tu. Maksudnya kalau itu jadi dia akan potong markah lah. Okey, bukan potong markah, maksudnya dia bila menyusahkan pemeriksa. So macam mana pemeriksa nak bagi markah kesian dekat kamu? Macam mana dia nak tanda dengan baik? Okay, so mudahkan urusan pemeriksa. Tulis nombor soalan, tulis pecahan soalan. Okay, soalan nombor 1 ataupun soalan nombor 5. Okay, nombor 5, A apa, B apa, C apa. Okay. And ingat, dekat bahagian ni jangan jawab semua soalan. Jawab 3 je. Okay, jawab 3 soalan sahaja. And gunakan penanda wacana. Yang ni yang mesti tekankan semasa kamu jawab soalan. Jawab berserta dengan penanda wacana. Kalau tak ada penanda wacana, kamu akan dapat half markah sahaja. 1/2 sahaja. Sebenarnya 8 markah kamu boleh jawab penuh, dah cantik semua kan. Tak ada penanda wacana pula, dia bagi half, dapat 4 markah sahaja. So kan dah rugi kat situ. Okay, rugi banyak kan kat situ. So tengok betul-betul, alright, bila kamu jawab soalan tu, perhatikan betul-betul kehendak soalan. Okay, jawab mengikut kehendak soalan. Jangan jawab, kalau contoh kamu rasa macam, betul ke ni, kalau jawab salah macam mana, kena potong markah. Tak potong markah. Okay, cuma kamu tak dapat markah penuh lah. Bukan potong markah Potong markah ni kamu dapat 6, potong 2 sebabkan kesalahan macam jawab soalan. Contoh macam jawab bahasa Melayu ke bahasa Inggeris ke, ada kesalahan ni dia akan potong lah. Tapi untuk sejarah tak ada, cuma kamu tak dapat markah penuh lah. Okay. So biasakan jawab dengan fakta yang betul. Alright, and sertakan dengan penanda wacana, jawab dalam bentuk esei. Okay, so kalau ada apa-apa soalan boleh tanya di ruang komen ataupun nak tahu pasal kelas bengkel untuk sejarah, boleh juga klik link di bawah. Alright, untuk di Facebook, untuk YouTube kita dah ada satu pin, okay, pin komen. Untuk pendaftaran boleh klik link di bawah tu, okay? So itu saja untuk sesi pagi ni. Bagi yang nak tanya soalan boleh tanya, and nak daftar untuk bengkel sejarah SPM boleh juga klik link di ruangan komen. Kita dah sediakan dah. Okay, kalau tak ada apa-apa, insya-Allah itu saja daripada saya. Mohon maaf atas kesalahan semua, ada salah sikit kurang kat mana-mana. Okay, kita jumpa lagi di next session. InsyaAllah saya akan sharekan pula berkaitan dengan teknik menjawab soalan KBAT AC. Alright, bye-bye. Assalamualaikum. Kami turun padang, semua dengu berpenunggu. Kami inspirasi sebab itu mereka tiru. Guru kami lain, kualiti nombor 1. Bukan macam tempat tu, asal ke tempat penuh beribu. Politik, ya dulu kami seorang pakai. Lepas kami pakai bersih, pas semua nak pakai. Kualiti kelas pertama, yuran kami tak masuk akal. Mari join sekali, pasti suka kami tak sangkal. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about adab. Remember, inside kita, remember about you study, cause that way, only way, how you wanna level up. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about adab. Remember, inside kita, remember about you study, cause that way, only way, how you wanna level up. Bagi aku tersebut. Silakan. 10 sebab 10 seronok sebab cikgu bagi step by step, saya boleh faham. Silakan.
Saya boleh bagi rate 10 per 10 lah. Okay. Ni bukan sebagai apa, ni bukan pasangan. Zone we trust to help me level up. Cheer up, Lahazon, we believe our grade will be increased. Stand up with a holistic approach. We sure they are great coach. Chill up, do the best, be the best, who the best, we're the best. Hey up, listen up, wanna be a success student. Remember about Adab, remember Kitab, remember about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Hey up, listen up, wanna be a success student. Remember about Adab, remember Kitab, remember about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Saya dapat terangkan saya tajuk yang sukar untuk dipelajari oleh pelajar-pelajar. Terang sampai dapat. Itulah yang paling bagus ni di Lahazon. Lahazon terbaik.